warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada sahabat-sahabat dan sudi bersama pada majlis ilmu kita pagi ini, iaitu dalam program Tadabbur Al-Quran surah ayat terpilih yang akan disampaikan oleh Ustaz Aiman Safi'i. Sementara kita menunggu Ustaz masuk ruangan maya kita, saya ingin memaklumkan bahawa kepada sahabat-sahabat bahawa program majlis ilmu yang dianjurkan oleh Yayasan Awesome akan diadakan pada setiap hari Sabtu, iaitu setiap hari Sabtu setiap bulan pada jam 10 pagi hingga pukul 11.30 pagi. Dan pada minggu pertama kita akan bersama dengan Ustaz Wan Zohari daripada Akademi Al-Zahrawi untuk topik mempelajari bahasa Arab Al-Quran, dan minggu kedua bersama dengan Ustaz Suhaimi program Tadabbur surah-surah terpilih dan pada kali ini Ustaz Suhaimi akan mentadabbur sambungan surah Al-Sajdah, dan minggu ketiga bersama Ustaz Rozaini dan juga daripada Darul Qura mengenai talaki Al-Quran. Pada bulan lepas beliau buat surah Al-Baqarah, insya-Allah terpulang pada beliau pada kali ini untuk sambung ayat Al-Quran. Dan pada minggu keempat kita akan bersama Ustaz Aiman lagi. Ustaz Aiman hanya berkelapangan untuk bersama kita pada minggu keempat saja, insya-Allah. Dan saya harap sahabat-sahabat boleh memasuki dalam jadual bagi setiap hari Sabtu kita ada program majlis ilmu bersama Yayasan Awesome Malaysia. Saya sudah mesej pada Ustaz, tetapi beliau mungkin masih tah ni kot. Jadi harap bersabar sekejap. Dan untuk makluman sahabat-sahabat, Yayasan Awesome sudah pun bergerak kembali di negeri Kelantan dalam program Gerak Prihatin, di mana kita memberi tumpuan pada projek bermula program Gerak Prihatin kita bermula di 3 kawasan, Pasir Mas, Jeli dan Dabung. Dan kita akan memberi program pada pendidikan, kesihatan, alam sekitar dan juga ekonomi komuniti, insya-Allah. Dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat juga, harap yang belum memberi nombor handphone pada saya, nanti boleh bagi nombor handphone, sebab pada 18 Oktober dan 19 Oktober sempena Maulidi Rasul, Yayasan Awesome akan menganjurkan membuat pelancaran program Gerak Prihatin dan juga merasmikan galeri maya Tokoh Ilmuwan Islam Nusantara. Ustaz dah masuk ke Ustaz? Assalamualaikum. Ustaz dah jawab, dia dalam, insya-Allah. Ustaz. Ada, sudah ada. Ustaz dah ada, insya-Allah. Ya. Insya-Allah. Sahabat-sahabat, hari ini Ustaz Aiman akan mentadabburkan surah Al-Baqarah ayat 208 hingga 2012. Alhamdulillah, setelah saya membaca dan mentadaburi secara daripada tafsir Ibnu Katsir, bagi apa yang saya dapati ayat ini sangat penting untuk kita mendengar tadabbur oleh Ustaz Aiman supaya kita dapat memahami dan mengamalkan apa yang diwahyukan Allah pada makhluk, supaya kita dapat beramal sepenuhnya dengan ajaran dan perintah Allah dan juga meninggalkan segala larangan Allah. Dan insya-Allah dengan tanpa melengahkan masa, Ustaz, saya serahkan pada Ustaz, dan kalau Ustaz nak berhenti ke boleh berhenti untuk soal jawab, ataupun kalau Ustaz nak teruskan, dan kita boleh membuka soal jawab di penghujung.
InsyaAllah sahabat-sahabat sekiranya ada soalan boleh tulis di ruangan chatting, dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekiranya tidak mahu berada di Zoom, sahabat-sahabat boleh berada di FB Live Yayasan Awesome Malaysia. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala man bu'itha rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kita kesempatan dan peluang untuk sama-sama kita menelusuri dan menghayati ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah", bacalah kamu surah Al-Baqarah, "fa inna akhdaha barakah", kerana sesungguhnya mengambil surah ini sebagai amalan akan membawa banyak keberkatan. "Wa tarkaha hasrah", dan mengabaikannya pula akan membawa penyesalan. "Wala tastati'uha al-baqalah", dan yang ketiga, surah Al-Baqarah ini juga merupakan surah pendinding yang tidak dapat ditembusi oleh mana-mana ahli sihir. Dan perbahasan surah Al-Baqarah, yang mana surah ini yang merupakan surah yang terpanjang di dalam Al-Quran, yang mengandungi sebanyak 286 ayat Al-Quran, yang juga digelar sebagai Az-Zahra. Surah Al-Baqarah digelar sebagai Az-Zahra, iaitu surah yang indah. Ada dua surah di dalam Al-Quran yang digelar sebagai Az-Zahra, surah yang indah, iaitu surah Al-Baqarah, dan surah yang selepasnya iaitu surah Ali Imran. Yang dimaksudkan dengan surah yang indah di sini kerana kedua-dua surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ini kedua-duanya merupakan surah yang mengandungi banyak kisah dan cerita yang syarat dengan pengajaran dan pedoman. Yang mana kita lihat dalam surah Al-Baqarah bermula sahaja daripada awalnya, dari ayat 30 lagi, setelah cerita tentang manusia secara umum di dalam 29 ayat pertama. Bermula ayat 30 Al-Baqarah, Allah mula cerita tentang sejarah manusia pertama, Nabi Adam AS, yang telah kita bahaskan sebelum ini. Dan kemudian masuk pada ayat 40, bermula pula sejarah Bani Israel sehingga ayat 123 dengan cerita-cerita dan kisah-kisah yang pernah berlaku sepanjang sejarah Bani Israel, tidak kira di zaman Nabi Musa atau di zaman Nabi Daud atau di zaman Nabi Sulaiman atau di zaman Nabi apapun yang memandu dan membawa Bani Israel untuk menelusuri jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian habis sejarah Bani Israel, sambung pula sejarah Nabi Ibrahim, dan kemudian Allah sebut pula tentang umat Islam setelah sejarah Nabi Ibrahim sehingga surah akhir surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah mengandungi banyak kisah yang boleh kita ambil pengajaran dan pedoman di dalamnya. Yang mana kadang-kadang manusia mengambil cerita-cerita dan kisah dari sumber yang tidak diyakini dan tidak dapat dipastikan kesahihannya. Dia ambil daripada sumber-sumber Israiliyat dalam keadaan sedangkan banyak lagi kisah-kisah yang terkandung di dalam Al-Quran keseluruhannya, atau hatta di dalam surah Al-Baqarah sahaja atau di dalam surah Ali Imran sahaja, banyak lagi kisah-kisah yang belum diterokai, belum dibaca dan belum dihayati sepenuhnya. Tetapi kadang-kadang sebahagian manusia mencari-cari kisah di luar Al-Quran yang belum dipastikan kesahihannya dan tidak dapat dipastikan bagaimana sumbernya itu boleh diterima ataupun tidak, seperti Israiliyat dan lain-lainnya. Sebagaimana Al-Baqarah merupakan surah yang indah kerana mengandungi banyak kisah, sejarah dan
pengajaran daripada kisah itu yang boleh diambil. Demikian juga surah Ali Imran yang pernah kita jelaskan sebelum ini dalam kelas Ali Imran. Surah Ali Imran juga merupakan surah yang mengandungi banyak kisah sejarah, terutama sejarah keluarga Imran yang telah kita telusuri sebelum ini, yang mengandungi sebanyak 4 episod yang menceritakan tentang sejarah Imran dan isterinya dan anaknya Maryam, dan sejarah keluarga Nabi Zakaria yang melibatkan isterinya dan juga anak mereka Nabi Yahya, dan juga tentang sejarah utama daripada semua itu iaitu sejarah Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita balik semula pada surah Al-Baqarah, yang mana surah yang terpanjang ini yang kita telah pilih beberapa topik untuk kita telusuri. Yang mana sebelum ini kita telah pilih daripada awal surah, iaitu pada sekitar ayat 30 sehingga ayat 39, dan sekarang kita ambil pula daripada ayat di lebih kurang tengah-tengah surah, iaitu yang kita akan telusuri insya-Allah pada hari ini pada ayat 208 sehingga ayat yang ke-212 insya-Allah. Sebelum kita masuk pada ayat-ayat ini satu persatu dari ayat 208 hingga ayat 212, kita tengok secara umum dahulu ayat-ayat ini menceritakan tentang apa dan ingin membawakan pengajaran-pengajaran apa. Dan untuk kita tahu ayat 208 hingga ayat 212 ini cerita tentang apa topiknya. Al-Baqarah kita kata tadi surah yang terpanjang di dalam Al-Quran, yang mana topik-topik mengandungi banyak topik kecil yang boleh kita bahagikan kepada sekitar 54 topik keseluruhannya. Dari ayat pertama sampai ayat 286 boleh kita bahagikan kepada 54 topik keseluruhannya. Lebih kurang 54, boleh lebih sikit 55 atau kurang sikit 53. Yang mana contoh seperti yang kita pernah ambil sebelum ini, ayat 1 hingga 20 cerita tentang topik sejarah 3 golongan manusia. Kemudian ayat 21 hingga ayat 29, topik kedua pula tentang sejarah penciptaan manusia dan langit dan bumi. Kemudian topik ketiga pula ayat 30 hingga ayat 39 pula tentang sejarah Nabi Adam alaihissalam. Jadi demikian susunan di dalam surah Al-Baqarah ini, topik-topiknya, susunan ini membantu kita untuk memahami surah ini dengan lebih mudah. Jadi sebelum kita masuk pada satu persatu ayat 208 hingga ayat 212, kita tengok ayat-ayat ini pula cerita tentang topik apa. Dan nak tahu topik dia, kita kena tengok pula kedudukannya di tengah-tengah antara topik sebelumnya dengan topik selepasnya. Kita nak tahu ayat 208 hingga 212 ni cerita tentang apa, kita kena tengok sebelum dia, ayat-ayat sebelum dia cerita tentang apa, dan ayat-ayat selepas dia pula cerita tentang apa. Kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelum dia, topik sebelumnya, sebelum ayat 208 ni, iaitu sekitar dari ayat 196 sehingga ayat 207. Ini topik yang sebelum ayat 208 yang kita nak bahaskan hari ini. Topik sebelumnya iaitu sekitar ayat 196 sehingga ayat 207 cerita tentang apa? Kalau kita baca awal ayat 196 tu, insya-Allah kita boleh teka tu cerita pasal apa. Allah berfirman ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah, Allah berfirman, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu untuk Allah. Jadi ayat 196 cerita tentang ibadah haji dan umrah. Sepanjang topik itu 196 hingga 207 cerita tentang haji dan umrah. Ayat selepas itu, benar ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Allah cerita tentang ibadah haji, bahawasanya ibadah haji itu waktunya terhad pada bulan-bulan tertentu. Iaitu bermula daripada Zulhijjah sehingga Zulhijjah pula. Bermula daripada Syawal sehingga Zulhijjah. Dan kemudian sampai ayat-ayat selepas itu pun Allah masih lagi cerita tentang ibadah-ibadah yang terkandung di dalam haji dan umrah, dan juga adab-adab yang mesti dijaga sepanjang ibadah haji dan umrah. Itu kita tengok sebelum tu. Tapi yang sebelumnya ayat 196 hingga 207 cerita tentang haji dan umrah dan keadaan-keadaan manusia dalam ibadah haji dan umrah itu, dan apa adab-adab yang mesti diraikan, yang mesti dijaga sepanjang dalam ibadah tersebut. Topik selepasnya pula iaitu bermula ayat 213 dan ayat-ayat selepasnya nanti
Kita nak bahaskan ayat 208 hingga 212. Kita nak tahu topik apa ni. Topik sebelumnya cerita pasal haji dan umrah. Topik selepasnya pula nanti bermula ayat 213 cerita tentang sejarah perpecahan manusia. Ya Allah pernah cerita sikit dalam topik kedua sebelum ni, ayat 21 hingga 29. Tapi Allah perincikan lagi dalam ayat 213 Allah berfirman kanan nasu ummatan wahidah. Dahulu kalanya manusia itu satu umat sahaja. Yalah Nabi Adam dia seorang, lepas tu ada isterinya Hawa dan kemudian anak-anak dia bersama. Jadi mereka satu keluarga dan kemudian satu kumpulan, satu kelompok dan hanya satu golongan manusia je lah, tak ada berpecah banyak-banyak. Tapi kemudian bila manusia dah ada yang tersesat, ada yang ikut hawa nafsunya, ada yang bawa pemahaman sendiri, akhirnya manusia berpecah. Bila manusia berpecah, Allah utuskan pula para nabi, para rasul, ada yang menyahut seruan para nabi dan rasul dan ada yang menentang, lalu manusia pun berpecah 2 kumpulan dan kemudian 3 kumpulan. Jadi kita tengok topik kita hari ini ayat 208 hingga ayat 212 tengah-tengah di antara topik sebelumnya yang cerita tentang haji dan umrah dengan topik selepasnya yang cerita tentang sejarah perpecahan manusia. Jadi ayat 208 hingga 212 ni nak cerita tentang apa? Ayat 208 hingga ayat 212 ni nak cerita tentang bagaimana cara untuk menyatukan hati umat Islam. Ayat 208 hingga ayat 212 yang kita nak cerita, yang nak bahaskan, nak lalu ayat-ayatnya hari ini. Apa topik tu? Iaitu tentang cara bagaimana menyatukan hati-hati umat Islam. Yang mana kadang-kadang kita selalu cakap pasal kita umat Islam, negara-negara Islam yang ada bangsa yang pelbagai dan fahaman yang pelbagai semua, macam mana umat Islam nak bersatu. Yang kata umat Islam dekat antara umat Islam Malaysia, umat Islam Saudi, umat Islam China, umat Islam negara lain. Tak, umat Islam kat Malaysia sahaja pun berapa kelompok. Nak bersatu yang dekat Malaysia sahaja nak bersatu pun macam mana? Yang dekat negara-negara lain pula nak bersatu, semuanya macam mana umat Islam ni nak bersatu. Cara dia bagaimana? Allah akan sebut nanti di awal ayat awal topik ini, iaitu pada ayat 208 pada firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Cara untuk menyatukan umat Islam adalah dengan cara semua mereka mesti menerima agama Islam itu secara keseluruhannya. Itu kita akan bahaskan nanti. Kita tengok yang mana kita tahu topik dia cerita tentang cara menyatukan umat Islam. Topik yang nak dicerita dalam ayat 208 hingga 212 ni, topik sebelumnya tadi cerita tentang apa? Tentang ibadah haji dan umrah. Topik selepasnya pula adalah cerita tentang sejarah perpecahan manusia. Kita tengok topik yang sebelumnya. Topik sebelumnya cerita tentang ibadah haji dan umrah. Antara tujuan ataupun fokus yang nak dicapai dalam ibadah haji dan umrah adalah apa? Antara fokus yang nak dicapai, misi yang nak dicapai dalam ibadah haji dan umrah adalah penyatuan umat Islam. Yang mana itu merupakan pertemuan umat Islam seluruh dunia, pertemuan tahunan mereka. Kita umat Islam ada pertemuan harian, ada pertemuan mingguan, ada pertemuan bulanan, ada pertemuan tahunan. Pertemuan harian kita dalam salat 5 waktu, pertemuan mingguan kita dalam salat Jumaat, pertemuan bulanan kita sebulan dalam setahun tu ada 1 bulan yang penuh, iaitu bulan Ramadan. Dan pertemuan tahunan pula adalah dalam ibadah haji dan umrah. Dan dalam ibadah haji dan umrah kita ringkaskan di sini, yang mana ibadah haji dan umrah ada semua umat Islam dari pelbagai bangsa yang memakai satu pakaian sahaja. Yang mana kalau selain haji dan umrah, pakaian manusia boleh membezakan kedudukan mereka. Kalau bukan haji, bukan umrah, boleh nampak orang ni pakai macam ni orang kaya ni. Orang ni pakai macam ni orang miskin ni. Orang ni slipper dia macam ni orang kaya ni. Orang ni kasut dia macam ni. Tak pakai kasut langsung. Ni orang miskin ni. Di luar haji dan umrah tak nampak. Boleh nampak mana orang kaya, mana orang miskin. Beza dengan keadaan di dalam haji dan umrah. Orang kaya pakai ihram. Orang miskin pakai ihram, pakai kain semua. Orang kaya dia tak boleh pakai kasut.
orang miskin tak boleh pakai kasut. Jadi dalam suasana haji dan umrah nampak bagaimana nak satukan umat Islam, nak tunjuk mereka semua sama di sisi Allah. Orang kaya tak boleh zahirkan kekayaan dia dalam ibadah haji dan umrah, orang miskin juga tak boleh zahirkan, tak nampak dia orang miskin ke orang kaya. Jadi ibadah haji tu nak cerita tentang fokus utama yang nak dicapai dalam ibadah haji dan umrah adalah untuk menyatukan umat Islam. Jadi orang tertanyalah bila dah baca dalam ayat 208 ayat 196 hingga 207 tu tentang haji untuk menyatukan umat Islam. Kemudian orang tertanya, okey, sekarang kita dalam ibadah haji ni kita nak cuba satukan umat Islam. Tapi macam mana? Apa cara dia? Apa cara kita nak bagi semua umat Islam serata dunia yang berkumpul dari serata dunia berkumpul dalam ibadah haji dan umrah ni, macam mana nak bagi mereka semua bersatu? Macam mana? Apa cara dia? Lalu datang topik ayat 208 hingga 212 ni nak perincikan apa cara dia untuk bagi umat Islam ini yang bertemu ini bersatu hati. Jangan datang buat haji umrah bergaduh lepas tu balik, tak ada apa. Datang lagi haji umrah tahun depan bergaduh lagi lepas tu balik, tak ada apa. Tapi datang buat haji umrah bersatu, dan cara dia Allah terangkan dalam ayat 208 hingga 212. Dan Allah beri beberapa nasihat bagaimana kalau orang yang enggan bersatu atas cara-cara yang Allah telah ajarkan dalam topik ini, ayat 208 hingga 212, apa akibat yang menimpanya, dan kemudian topik selepasnya nanti ayat 213 Allah akan imbau sejarah bagaimana manusia itu berpecah dan apa akibat yang menimpa orang yang tidak mahu mengikut jalan yang telah dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita tengok gambaran umum. Ayat 208 ayat topik yang sebelumnya tentang haji dan umrah untuk menyatukan umat Islam tujuannya, dan nak mencapai tujuan itu Allah cerita dalam ayat 208 hingga 212 caranya macam mana, nak menyatukan umat Islam caranya macam mana, dan kemudian topik selepasnya pula cerita tentang sejarah perpecahan dan akibat yang menimpa orang yang menjauhi jalan Allah Subhanahu wa taala. Okay, jadi tu kita tengok gambaran umum. Sebelum kita masuk pada satu persatu daripada topik ini, ayat 200 berapa tadi? 208 sehingga ayat 212 Al-Baqarah. Kita masuk pada, kita boleh masuk dan insya-Allah pada ayat 208 setelah kita nampak gambaran umum topik ini. Kita tengok pada ayat 208 Al-Baqarah, Allah berfirman, kita ada berapa ayat? 208, 9, 10, 11, 12, 5 ayat. 5 ayat insya-Allah boleh sempat masa kita. Kita lihat Allah berfirman ayat 208, Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kita terjemah dahulu. Mafhumnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan itu. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia, yakni syaitan atau iblis itu, merupakan musuh bagi kamu, musuh yang terang lagi nyata. Kita lihat pertama sekali ayat 208 ini Allah mulakan dengan firman-Nya, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seruan dalam Al-Quran ada kalanya datang dalam bentuk seruan wahai orang-orang yang beriman, Ya ayyuhallazina amanu. Dan ada kalanya datang dalam bentuk Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Apa beza dia? Kalau ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, itu biasanya seruan yang ditunjukkan kepada semua orang, tak kira orang yang beriman ataupun orang yang kafir. Itu kalau seruan ya ayyuhan nas. Adapun ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu adalah seruan yang khusus. Allah tujukan hanya kepada orang yang beriman. Yang mana kalau kita lihat, kita pernah bahagikan sebelum ini, di awal Al-Baqarah Allah cerita tentang manusia secara umum. Akhir Al-Baqarah pula Allah banyak cerita tentang orang Islam secara khusus. Awal Al-Baqarah Allah banyak cerita tentang manusia secara umum. Allah cerita tentang perpecahan manusia 3 golongan, ada orang beriman, ada orang kufur, ada orang tersesat.
dan macam-macam lah. Akhi Al-Baqarah pula setelah berlalu sejarah Bani Israel dan sejarah Nabi Ibrahim, mula sejarah umat Islam sampai akhir Al-Baqarah, Allah banyak guna ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, wahai orang beriman. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia kata, nah, bila kita faham tadi beza seruan wahai sekalian manusia dengan wahai orang yang beriman, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas ni dia siapa? Dia sepupu Nabi. Abdullah bin Abbas dia sepupu Nabi. Kita mungkin biasa kan dengar nama ni, tapi kita kena tahu juga dia ni siapa, hubungan dia dengan Nabi apa. Dia ni sepupu Nabi, cuma umur dia dengan Nabi jauh bezalah. Orang Arab biasalah, dia dengan sepupu dia ataupun dia dengan adik-beradik dia sendiri pun umur jauh berbeza tu benda biasa. Sebab orang Arab dia kahwin, mungkin dia kahwin ramai, dan anak dia daripada isteri pertama dengan anak dia daripada isteri kedua ataupun ketiga keempat, hatta sebelum Islam sampai isteri ke-10, anak dia ramailah, dan umur jauh beza-beza. Abdullah bin Abbas dia merupakan sahabat yang Nabi SAW doa khusus untuk dia. Nabi doa untuk dia dengan Nabi berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berilah kefahaman agama kepadanya dan ajarkanlah dia tafsiran Al-Quran. Sebab itu dalam tafsiran, bila kita baca mana-mana tafsir, contoh tafsir Ibn Kathir ataupun apa tafsir lain, akan banyak dinukilkan daripada Abdullah bin Abbas. Para ulama bila dengar je qala Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, mereka akan genggam kata-kata Abdullah bin Abbas, sebab dia orang dengar doa yang dibacakan oleh Nabi. Orang lain kalau tafsir mungkin betul, mungkin tak betul, mungkin tepat, mungkin tersasar, tapi bila Abdullah bin Abbas tafsir, dia orang yakin ni mesti tepat, sebab Nabi dah doa khusus untuk dia kefahaman dalam agama dan penguasaan tafsiran Al-Quran. Dan Abdullah bin Abbas dia dari kecil lagi, macam keluar tajuk, cerita sikitlah. Abdullah bin Abbas memang dari kecil lagi, Nabi SAW nampak keistimewaan yang Allah bagi khusus kepada Abdullah bin Abbas. Sejak dia dari kecil lagi. Nabi ketika wafat, Abdullah bin Abbas umur sekitar 13 tahun macam tu. Dia kecil lagi. Maknanya ketika Nabi hidup, Abdullah bin Abbas masih budak lagi. Tapi masa ketika budak lagi pun, apa yang Nabi sebutkan, apa yang Nabi ceritakan, dia boleh tangkap dan dia boleh ingat. Hatta kadang-kadang kalau malaikat Jibril datang jumpa Nabi, malaikat, kita mana nampak malaikat kan? Sahabat pun tak nampak malaikat. Melainkan kalau malaikat tunjukkan diri mereka. Jadi kalau Jibril datang jumpa Nabi, para sahabat semua tak nampak. Kadang-kadang Abdullah bin Abbas dia nampak. Pernah sekali tu, Abdullah bin Abbas, dia budak kecil lagi masa tu. Dia dengan bapak dia. Bapak dia siapa nama? Bapak dia Al-Abbas, sebab nama dia Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Jadi bapak dia nama Abbas. Abbas ni pakcik Nabi lah. Satu hari, Abdullah bin Abbas dia ikut bapak dia nak pergi rumah Nabi. Adalah pakcik Nabi, dia nak pergi rumah Nabi, dia bawa anak dia. Adalah benda, pakcik nak jumpa anak saudara dia. Biasalah. Jadi, bila diorang sampai ke rumah Nabi, Abdullah bin Abbas dengan bapak dia sampai ke rumah Nabi, bagi salam. Nabi tak jawab salam pun. Nabi tak jawab salam. Lepas tu bapak dia, iaitu pakcik Nabi ni, Al-Abbas, dia nampak macam pintu terbuka lah. Macam pintu tak rapat sangat. Dia tolak. Dia nampak Nabi kat situ. Tapi nak masuk, dia bagi salam minta izin dulu lah. Jadi dia bagi salam pada Nabi lagi. Setelah pintu terbuka, dia bagi salam pada Nabi. Nabi tetap macam tak dengar. Macam buat tak tahu, tak jawab salam. Lalu Al-Abbas, dia macam geram tau, biasalah. Orang yang lagi tua, pakcik pula tu, datang rumah anak saudara buat tak tahu, dia bagi salam pun tak jawab. Jadi dia macam geram. Dia kata apa dia, aku datang jauh-jauh penat-penat, aku bagi salam dia tak jawab, macam tak dengar apa. Jadi dia pun patah balik. Dia patah balik, nak balik rumah dia bawa anak dia kecil tadi, Abdullah bin Abbas. On the way nak balik tu, sambil dia mengomel seorang-seorang, dia cakap apa ni, aku datang jauh-jauh, anak saudara tak hormati bapak saudara semua. Tiba-tiba anak kecil, Abdullah bin Abbas ni, dia kata, dia tengah sibuk kot tu. Dia cakap kat bapak dia ni. Budak kecil, dia cakap kat bapak dia, Nabi tengah sibuk kot, lain orang. Lalu si bapak ni, Al-Abbas, dia kata pada anak dia yang kecil ni, dia tengah sibuk apa dia seorang-seorang tak ada buat apa tu.
Takkan tak dengar kita bagi salam. Lalu Abdullah bin Abbas anak kecil ni kata, dia seorang-seorang. Ayah tak nampak kok ada orang dengan dia tu tengah bercakap, tengah berbincang tu, tengah sibuk tu. Lalu bapak ni kata, ada orang? Mana ada orang? Kan dia seorang je tadi. Siapa yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Abbas ada orang di situ? Itu adalah malaikat Jibril yang ketika itu sedang berada dengan Nabi dan sedang ada urusan antara dia dengan Nabi. Itu yang membuatkan bila Al-Abbas si pakcik ni pergi bagi salam pada Nabi, Nabi tak dengar. Sebab dia tengah ada urusan dengan Jibril. Tengah baca Quran ke apa benda ke, tengah adalah apa-apa. Lalu Al-Abbas terkejut. Betul ke ada orang? Budak ni nampak apa benda ni? Kalau kita rasa jin kot. Pasal kita orang Melayu sikit-sikit jin hantu. Lalu dia patah balik pergi ke sana. Dia bagi salam sekali lagi. Ketika tu Nabi jawab salam. Maknanya Jibril dah tak ada dah. Lalu Al-Abbas tanya pada Nabi, tadi aku datang, aku bagi salam, aku cakap apa semua. Kau tak jawab. Kau seorang-seorang ke kau ada dengan orang lain tadi? Lalu Nabi terangkan. Nabi kata, tadi ada malaikat Jibril datang jumpa aku, ada urusan sekian-sekian apa semua. Lepas tu Al-Abbas pun kata, aku pun sebenarnya dah balik dah tadi sebab aku geram. Tapi tiba-tiba anak aku ni dia cakap dia nampak orang apa semua. Lalu Nabi SAW tanya pada Abdullah bin Abbas, benarkah engkau nampak dia? Abdullah bin Abbas kata, ya aku nampak dia. Lalu Nabi kata itu adalah malaikat Jibril. Jadi itu antara keistimewaan yang ada pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan kita masuk balik cerita panjang-panjang. Kita kembali semula pada ayat kita tadi. Abdullah bin Abbas dia kata, apabila kamu mendengar ayat Al-Quran yang Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu. Bila kamu dengar ada ayat yang dibacakan yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Abdullah bin Abbas kata, maka berilah perhatian sepenuhnya. Kerana di sana ada suruhan, arahan yang penting daripada Allah untuk kamu orang beriman, ataupun ada larangan yang penting yang Allah nak larang kamu orang beriman. Maknanya nak bagi tahu ini seruan khusus daripada Allah untuk kamu. Kalau Allah seru, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kita tak rasa istimewa lah. Yalah tu umum, Allah seru kita dan seru orang lain juga. Tapi bila Allah seru, wahai orang yang beriman, kalau kita orang beriman, kita beri perhatian. Kalau kita tak beri perhatian, maksudnya iman kita ada masalah dekat situ. Sebab Allah seru dengan seruan keimanan di situ. Dan bila Allah seru dengan seruan keimanan, bukan saja-saja, mesti ada benda penting Allah nak cerita dekat situ, sama ada suruhan yang Allah nak suruh kita laksanakan tugasannya, ataupun ada larangan yang Allah nak ingatkan kita supaya menjauhinya. Jadi itu pertama sekali yang kita ambil perhatian di sini, ya ayyuhallazina amanu. Ada suruhan atau larangan penting dalam ayat ni. Okay, kita tengok. Bila Ibn Abbas kata ada suruhan penting atau larangan yang Allah nak larang dalam ayat tersebut, kita tengok ayat ni pun mesti bila Allah seru wahai orang yang beriman, mesti ada suruhan atau larangan. Lalu kita lanjutkan, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Kita tengok dulu ayat ni nak bagi suruhan ke ataupun larangan. Kita akan dapati dalam ayat ni dua-dua dah. Dalam ayat 208 ni dua-dua dah. Suruhan ada, larangan pun ada. Dua-dua dah. Kadang-kadang suruhan sahaja, kadang-kadang larangan sahaja, kadang-kadang dua-dua ada macam dalam ayat 208 ni. Kita tengok suruhan dahulu baru larangan dalam ayat ni. Allah berfirman, apa suruhan dia? Udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu fi, ke dalam, as-silmi. As-silmi, kalau kita tengok terjemahan dia akan kata as-silmi agama Islam lah. Kita akan kaji perkataan ni nanti dari sudut bahasa Arab Al-Qurannya sedikit. Udkhulu fis-silmi, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu kaffah, secara keseluruhannya. Itu suruhan dia, suruhan yang pertama. Kemudian larangan pula, tadi suruhan, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhannya. Larangannya pula, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Larangannya pula, janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kamu. Jadi ada satu suruhan, satu larangan dalam ayat 208 ni. Iaitu pertama, Allah suruh kita mengikut agama Islam secara keseluruhan. Jangan pilih-pilih, yang ni aku suka, aku ikutlah, yang ni aku rasa tak syok, tak kena dengan jiwa aku tak nak lah. Tak, ikut agama Islam secara keseluruhan, jangan pilih-pilih. Dan yang kedua adalah merupakan larangan pula, iaitu
jangan mengikut jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu musuh, maka dia tidak akan membawa kamu kepada jalan kebenaran, dia pasti akan membawa kepada kesesatan dan api neraka. Jadi ni satu suruhan dan satu larangan ni, apa tujuan dia? Untuk apa kita patuh satu suruhan dalam ayat 208 ni? Dan untuk apa kita patuhi satu lagi larangan dalam ayat 208 ni? Tujuannya untuk apa? Kita ingat balik apa topik yang kita nak bicarakan ni. Ayat 208 hingga 212 ni topik dia cerita pasal apa? Topiknya adalah bagaimana cara untuk menyatukan hati umat Islam. Bagaimana cara untuk menyatukan hati umat Islam. Dua cara, iaitu yang pertama, yang bentuk suruhan Allah tadi, kita ikut agama Islam secara keseluruhan dan kita jauhi jejak langkah syaitan. Dengan dua benda simple ini sahaja, umat Islam akan bersatu hati. Kalau tak laksanakan dua benda ni, agama Islam kita ikut pilih-pilih sahaja, yang kita rasa sesuai dengan kita, dengan adat kita, dengan cara kita, cara hidup kita, kita ambil, yang tak sesuai kita tolak. Dan jejak langkah syaitan, kita ikut yang kita rasa tak best, kita tolak. Yang kita rasa okeylah aku terpaksa ikut yang ni, kita ambil jejak langkah syaitan itu. Kita jauhi daripada dua nasihat yang Allah letak dalam ayat 208 ini. Kita buatlah beribu langkah, beribu kali muktamar ke, beribu kali pertemuan umat Islam ke, berapa puluh kali pergi haji, balik haji apa semua, tetap tidak akan dapat menyatukan hati umat Islam. Sebab nak menyatukan hati umat Islam ni bukan kuasa kita, tetapi kuasa Allah. Yang mana dalam ayat lain Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim. Allah dialah yang menyatukan hati-hati umat Islam. Hatta Nabi pun tak ada kuasa nak satukan hati umat Islam. Nabi tak boleh kawal hati mereka. Nabi tak boleh kata kau ikut aku, automatik dia orang ikut. Tak, semua tu dengan kuasa Allah. Allah sebut dalam ayat tu, wa allafa baina qulubihim. Allah yang berkuasa menyatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Allah berfirman, maksudnya kalau engkau Nabi sekalipun, Allah tunjukkan ayat tu pada Nabi asalnya. Allah kata, kalau engkau sendiri, kalau engkau memiliki harta, kau memiliki satu dunia, harta di seluruh dunia ni milik engkau seorang, lalu engkau nak gunakan harta itu untuk satukan hati mereka, engkau takkan mampu. Dengan harta, kau orang terkaya dan kau memiliki semua harta di dunia, nak gunakan harta itu untuk satukan hati mereka, takkan mampu juga. Manusia biasa nak satukan hati manusia dengan cara apa? Dengan cara harta lah. Tak kira lah orang politik ke orang tak politik ke. Rasa kita ni nak berpecah ni, nanti kita jatuh ni, goyang ni, kita bagi kawan tu sikit, kita bagi kawan tu sikit, bersatu balik. Lepas tu rasa tak sehati sejiwa dah, berpecah balik, bagi lagi kawan tu. Tak nak masuk banyak bab ni. Tapi manusia begitu, gunakan, belanjakan harta yang banyak untuk satukan hati. Tetapi Allah kata, Nabi sendiri pun, kalau Nabi orang yang paling baik, yang orang paling boleh sepakat dengan dia, kalau Nabi dengan akhlak yang baik begitu, dan kalau Nabi memiliki harta yang paling banyak nak satukan manusia pun, takkan boleh satukan. Allah sahaja ada kuasa. Jadi kita nak minta kepada Allah untuk satukan hati umat Islam dengan cara apa? Kita taat kepada Allah dengan dua tugas yang Allah berikan ini. Kita taat dua tugas ni, Allah akan satukan hati umat Islam. Kita tak taat dua benda ni, iaitu udkhulu fis silmi kafah, kita tak terima Islam keseluruhannya, dan kita tak jauhi jejak langkah syaitan. Buatlah apa cara pun, muktamar, meeting, apa benda, perjumpaan di Malaysia ke, di Mekah, di Madinah, mana-mana pun, umat Islam takkan bersatu dan tetap akan berpecah belah dan akan mudah dikalahkan oleh musuhnya. Jadi itu dua poin aja simple Allah nak sampaikan dalam ayat ni, bagaimana cara nak menyatukan umat Islam. Udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Itu secara umum cara nak dapat penyatuan umat Islam, ya, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masalah besarnya bila kita rasa kita pandai, kita nak satukan hati umat Islam, takkan boleh. Kita kena yakin yang boleh satukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja, sebab Allah yang kawal hati-hati manusia. Satu benda yang kita boleh perincikan sedikit di sini, sikit dari segi pendekatan bahasa Arab Al-Quran, sebab ni penting. Bila Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara keseluruhannya. Benda ni kita kata tadi simple aja asal dia.
masuk terima agama Islam itu secara keseluruhannya, dari sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda. Dari sekecil-kecil benda seperti kadang-kadang bab tutup aurat aja, nak suruh bini tutup aurat, benda tu pun tak lepas lagi nak suruh umat Islam bersatu. Dari sekecil-kecil benda seperti tutup aurat sampai sebesar-besar benda seperti judi, rasuah dan sebagainya, tu semua. Ya, apa soalan Ustaz dalam ayat apa? Alah, dia hilang. Macam mana nak tengok balik? Saya tak reti nak tengok dia punya mesej kat mana. Oh, ayat mana? Sekejap, kita bagi nombor ayat. Tak apalah, boleh tengok dekat ayat Allah berfirman awal dia wa allafa baina qulubihim. Sekejap, saya bagi nombor ayat. Ayat yang mengenai menyatukan hati umat orang Islam, Ustaz, yang Ustaz baca ni. Yang Allah sahaja boleh satukan tu. Ha. Yang itu boleh tengok dekat surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, surah nombor 8, ayat 63. Surah Al-Anfal, surah nombor 8, ayat 63. Awal ayat tu wa allafa baina qulubihim. Boleh tengok kat situ surah Al-Anfal, surah nombor 8, ayat 63. Itu ayat yang kita bacakan tadi tentang bagaimana Allah sahaja yang berkuasa menyatukan hati umat Islam. Betul Ustaz, ayat 63. Ya, jumpa Jumpa. Okey, jadi kita sambung semula. Yang bila kita kata tadi nak menerima Islam secara keseluruhan ni, dari sekecil-kecil benda seperti tutup aurat ke berwuduk, benda kecil-kecil, sampailah sebesar-besar benda seperti judi, rasuah dan sebagainya, pentadbiran dan sebagainya. Kita kata poin dia penting dua je, simple, iaitu terima Islam keseluruhan dan jauhi jejak langkah syaitan. Orang kata cakap senanglah, benda simple aja. Tapi nak praktikkan dia, nak terima Islam secara keseluruhan ni dalam bab ibadah individu kita, salat ke dan sebagainya, pentadbiran masjid ke, ataupun dalam bab muamalat kita yang melibatkan riba ke, perbankan ke dan sebagainya, dalam bab pentadbiran ke, kerjasama dengan negara Islam sesama negara Islam, Islam dengan kafir dan sebagainya, politik dan sebagainya. Macam mana nak terima Islam secara keseluruhan? Kita kena raikan geng tu, kena raikan kawan ni, kena raikan negara tu, syarat dia macam ni. Negara-negara yang kita lebih kuat daripada kita, yang lebih bawah daripada kita, yang lebih maju daripada kita, yang lebih ketinggalan daripada kita. Kalau kita nak terima Islam sebiji-sebiji, macam mana kita nak hidup dengan negara-negara ni apa semua? Jadi umat Islam rasa apa? Rasa tak ada jaminan. Kalau kita ikut Islam sebiji-sebiji, apa jaminan yang kita boleh survive, kita boleh hidup dan kita boleh maju, kita boleh ke depan, kita boleh pergi jauh. Kalau semua negara boikot kita, macam mana? Kita nak buat macam mana? Tak takut. Lalu Allah sebut di sini, udkhulu fis-silmi. Allah nak bagi tahu, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu. Allah guna ungkapan apa? Silmi. Kita perhati di situ ada huruf apa? Sin, huruf lam, huruf mim. Yang mana kalau orang faham betul-betul, 3 huruf ni, sin, lam, mim, kaitannya dengan salamah, kaitannya dengan salam, kaitannya dengan Islam. Orang takkan takut nak terima Islam betul-betul. Tapi kalau sekadar tahu terima agama Islam, Islam, apa makna Islam? Tak jelas sangat. Itu yang kadang-kadang tak berani nak terima agama Islam secara keseluruhan dan sempurna dan lengkap. Kita tengok dari segi penggunaan bahasa Arab Al-Quran, perkataan silm, huruf sin, lam, mim, silmi dekat sini, sin, lam, mim. 3 huruf ni asal dia bawa 2 makna. Nanti ada pecahan-pecahan perkataan lain yang kadang-kadang ada salah satu sahaja daripada 2 makna itu. Tapi asal silmi, dia ada 2 makna. Yang pertama dia membawa maksud selamat. Silmi dia ada 2 makna. Yang pertama makna selamat. Selamatlah. Selamat tu pun sebenarnya bukan bahasa Melayu, bahasa Arab. Bahasa Arab dia salamah. Salamah. Kita sebut bahasa Melayu selamat. Sebab kita biasa apa-apa A yang bahasa Arab kita jadi bahasa Melayu. Makkah jadi Mekah. Macam tu. Makkah jadi Mekah. Jadi salamah jadi selamat bahasa Melayu. Jadi tu silmi.
Silmi asal maksud dia selamat, yang pertama. Dan makna kedua adalah berserah diri. Makna kedua silmi adalah berserah diri. Makna kedua silmi adalah berserah diri. Dan kedua-dua makna ni saling berkaitan. Makna pertama silmi apa? Selamat. Makna kedua dia adalah berserah diri. Dua-dua makna ni saling berkaitan. Contoh, sebelum kita tengok kaitan dengan ayat Quran, ayat 208 ni dan agama Islam dan sebagainya. Contoh kalau ada penjenayah yang dia tengah larikan diri. Lepas tu polis kejar dia. Polis kejar dia, lepas tu katakan dia bawa kereta, lepas tu kereta dia dah tayar dah pancit kena tembak ke ataupun dah tak boleh gerak ke, kena sekat apa benda ke, kena duri ke. Lepas tu polis pun berhenti, kereta polis berhenti kat belakang kereta penjenayah tu. Polis akan buat apa? Akan acukan senjata dan polis akan suruh dia buat apa? Akan suruh dia serah diri. Polis akan cakap apa? Saya tak pernah jadi polis lah. Tapi biasanya polis akan cakap apa? Serah diri kalau nak mati ke kalau nak selamat. Kalau nak mati, baik dia cabut lari je. Polis akan cakap serah diri kalau nak selamat. Jadi serah diri dengan selamat tu saling berkaitan. Jadi daripada perkataan silmi, dia bawa dua makna yang saling berkaitan. Yang pertama makna selamat dan yang kedua berserah diri. Kenapa? Sebab biasanya kalau orang yang berserah diri, dia akan selamat. Kalau dia nak selamat, dia mesti berserah diri. Dalam kes polis dengan penjenayah yang berkejaran tadi. Bila Allah namakan agama Islam ini sebagai Islam, Allah namakan agama yang Allah iktiraf ini sebagai Islam daripada perkataan silmi. Berarti ada 3 huruf yang sama. Silmi ada huruf sin, lam, mim. Agama Islam pun ada huruf yang sama. Sin, lam, mim. Itu penting masuk kelas bahasa Arab Quran. Hari Rabu kita tu. Dan perkataan salamah yang kita terjemah selamat, salamah pun ada 3 huruf yang sama. Sin, lam, mim. Semua tu saling berkaitan. Silmi, salamah, Islam. Semua tu nak bagi tahu maksud apa? Orang yang menerima ajaran Islam, apa maksud menerima ajaran Islam? Maksudnya dia ikut ajaran Islam, dia amalkan ajaran Islam, apa nak jadi dengan dia? Orang suka dengan dia, orang tak suka dengan dia, orang berkawan dengan dia, orang boikot dengan dia sebab dia ikut ajaran Islam. Dia serahkan segala-gala ketentuan kepada Allah. Apa nak jadi dengan aku? Lantaklah. Yang penting aku cuma ikut kata Allah. Aku ikut ajaran Quran. Aku ikut ajaran Quran. Apa nak jadi? Aku serah kepada Allah. Bila dia buat macam tu, dia serahkan diri dia kepada Allah. Yang penting dia ikut ajaran Islam. Apa jadi? Allah akan selamatkan dia. Orang buat apa kat dia? Orang nak ancam dia, orang nak ugut dia apa semua, orang nak boikot dia, Allah akan selamatkan dia. Itu asal mana silmi. Dan kaitannya dengan agama Islam dengan perkataan salamah yang kita terjemah selamat. Islam, saya nak betul-betul jadi orang Islam, maksudnya saya patuhi ajaran Islam. Apa nak jadi dengan dia, apa nak jadi dengan saya serahkan kepada Allah dan Allah akan jamin keselamatan saya dunia akhirat. Jadi orang bila dia yakin benda ni, apa jadi dengan dia, dia akan yakin Allah akan selamatkan dia. Dan ini yang pernah terjadi kepada Nabi SAW dan para sahabat bila mana mereka baru nak bangunkan umat Islam ketika di era Mekah sebelum berhijrah ke Madinah, sebab Allah beri kekuasaan sebagainya. Apa jadi dengan mereka? Allah nak uji dulu. Di Mekah pada awalnya mereka ditindas, dizalimi, ada yang mati dibunuh dan sebagainya, ada yang diseksa dan ada yang dihalau keluar, ada yang macam-macam dirampas harta. Allah cuma nak tahu bila mereka diuji sedemikian, mereka akan serahkan diri kepada Allah dan taat sahaja pada Islam ataupun mereka akan balik kepada agama mereka yang lama. Lalu bila mereka dah buktikan kepada Allah, kami tetap dengan agama Islam, apa nak jadi dengan kami? Hatta Nabi sendiri pun diboikot. Yang kita tahu pada tahun ke-7 kenabian di Mekah tu, Nabi diboikot sampai isterinya Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia dan pakciknya Abu Talib pun meninggal dunia juga sebab diboikot selama 3 tahun. Bila Allah uji, Allah tengok orang Islam benar-benar berpegang teguh dengan agama Islam, Allah selamatkan umat Islam, lalu Allah berikan mereka penempatan baru di Madinah dan banyak lagi kemenangan yang Allah beri kepada umat Islam selepas itu. Jadi itu maksud silmi. Bila Allah bagi tahu, wahai orang Islam, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu
secara keseluruhannya. Kalau kita baca, kita faham dari terjemahan semata-mata, kita faham daripada ayat ni, oh kita kena ikut agama Islam secara keseluruhan lah. Tu je kita sampai situ. Tapi kita masih risau, kalau aku ikut agama Islam macam mana? Orang tak nak kawan dengan aku hidup seorang-seorang macam mana? Kita tak nampak lah. Tapi bila kita faham bahasa Arab Al-Qurannya, kita nampak. Ayat ni, dia bagi arahan dan jaminan dalam masa yang sama. Allah bila suruh terima agama Islam secara keseluruhan, caranya kita serah kepada Allah dan kita yakin Allah pasti akan jamin keselamatan kita sebagaimana Allah pernah jamin keselamatan Nabi SAW sewaktu Nabi dimusuhi teruk-teruk ketika di era Mekah dahulu. Jadi itu pertama sekali kita lihat dari sudut pandang bahasa Arab Al-Quran pada udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara keseluruhan. Dan bila kata masuk agama Islam secara keseluruhan ni juga untuk membezakan kita dengan Bani Israel yang akan datang beberapa ayat selepas ni. Ayat 211 tak silap. Sal Bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah. Bila Allah cerita tentang Bani Israel, kita pernah jumpa dahulu dekat ayat berapa entah, nanti tengok. Kalau tak jumpa, tanya ke soalan. Yang mana Allah cerita tentang Bani Israel, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Bani Israel, mereka bangga, mereka keturunan para nabi dan mereka kata kami pun orang beriman juga. Tapi Allah tak iktiraf mereka sebagai orang beriman sebab apa? Allah kata, afatu'minuna bi ba'dil kitab. Apakah kamu beriman dengan sebahagian kandungan kitab kamu dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain pula? Mereka ada kitab Taurat, mereka kata kami berimanlah sebab kami berpegang pada Taurat. Tapi masalahnya ada kandungan kitab Taurat yang sama dengan yang mereka boleh terima, mereka terimalah. Apa yang mereka rasa susah, mereka ketepikan dahulu. Dan mereka tidak beramal dan mereka palsukan dan tukarkan ayat tersebut dan sembunyikannya. Jadi tu juga nak bezakan kita dengan Bani Israel. Kita tengok poin yang keduanya, setelah Allah suruh kita masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan, Allah sebut wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Tugasan kedua yang Allah beri dalam bentuk larangan itu adalah yang Allah sebut di sini wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sebahagian terjemahan dia terjemah jejak langkah syaitan. Tapi perkataan khutuwat dia sebenarnya jamak ataupun plural. Maknanya asal terjemahan dia jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sebab apa? Bila Allah guna ungkapan plural di sini, khutuwat, dia adalah jamak, iaitu plural. Bukan satu langkah syaitan, tapi langkah-langkah syaitan. Maknanya nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu bahawasanya manusia itu, syaitan itu, bila dia nak sesatkan manusia, dia takkan tergopoh gapah. Syaitan bila nak suruh manusia buat jahat, dia takkan cakap, "Mat, pergi mencuri." Tak. Dia takkan suruh terus sebab kalau dia tahu kalau manusia, dia suruh manusia buat jahat terus, manusia takkan buat. Manusia akan kata, ni kan dosa ni, mana boleh buat. Mencuri ni kan berdosa, mana boleh buat. Syaitan pun bijak juga. Dia dah kaji manusia ni macam mana. Syaitan Allah sebut khutuwat. Dia punya suruhan, dia ajakan dia nak membawa kepada kesesatan dan kebinasaan. Dia akan bawa manusia itu step by step, langkah demi langkah. Dia nak suruh curi, tak, dia tak suruh curi dulu. Dia cakap, "Mat, kau tengok motor tu. Cantik motor tu. Lepas tu kau tengok pula, motor tu tu mahal. Kau tengok yang bawa tu pula anak muda. Ni mesti dia curi orang punya ni. Kalau bukan dia curi, mesti dia duit haram dia beli motor ni. Lepas tu kau tengok tayar dia terkunci pula. Kalau kau ambil pun tak salah sebenarnya kau curi motor tu sebab orang tu dapat motor tu mesti duit haram, kalau tak duit haram duit syubhat. Jadi kalau curi pun kau curi daripada pencuri, kira halal lah sama-sama. Jadi syaitan dia tak suruh orang mencuri, dia akan buatkan orang tu rasa tak bersalah terlebih dahulu. Kata orang tu pun betul juga kalau aku ambil pun jangan-jangan ni pun dia curi motor orang lain. Kalau aku curi mungkin satu hari nanti aku jumpa pemilik asal, aku pulangkan balik apa semua. Syaitan dia nak suruh orang buat kejahatan, dia takkan suruh terus tetapi dia akan suruh berperingkat. Sebab tu dalam banyak ayat Al-Quran bila Allah nak suruh orang jangan buat dosa, Allah tak kata jangan buat dosa, tapi Allah kata jangan mendekati dosa tu. Sebab syaitan takkan suruh orang buat dosa tu abu. Tak.
syaitan akan suruh dia pergi dekat dulu. Alah, tengok je, rasa je. Lama-lama dia jatuh dalam dosa tu. Antaranya bila Allah nak larang manusia daripada melakukan zina. Allah tak kata la taznu, jangan kamu berzina, tak. Tapi Allah berfirman wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Sebab syaitan takkan suruh orang tu terus berzina. Zina, astagfirullahalazim. Tak. Syaitan akan kata bagi salam dulu. Chat dulu, WhatsApp dulu, tanya khabar, berkenalan dulu. Lepas tu dating. Alah, jumpa sekali-sekala, tempat tak ada orang, takkan ada jumpa tempat ada orang, tak romantik lah. Lepas tu akhirnya jatuh dalam dosa tersebut. Tu antaranya yang Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 32. Surah Al-Isra ayat 32 ya Allah berfirman wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Allah tak kata jangan berzina sebab syaitan takkan suruh orang berzina. Syaitan akan suruh orang buat benda yang kecil dahulu, dosa kecil dan akhirnya barulah jatuh ke dalam dosa yang besar. Jadi itu yang perlu berhati-hati dalam bagaimana syaitan nak menyesatkan keturunan Adam, khutuwat secara berperingkat. Lepas tu Allah berfirman apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kita masih ayat 208 dan nak pukul 11. Laju sikit. Kita tengok di sini. Ayat ni je kita fokus banyak sikit bahasa Arab Al-Quran. Ayat berikutnya kita boleh laju sikit insya-Allah. Ayat lepas tu setelah Allah sebut wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Syaitan ni dia kaedah boleh kita pakai dalam 98% dalam Al-Quran. Perkataan syaitan asal dia maksud yang melampaui batas. Asal kata syaitan yang melampaui batas ataupun yang mengganas. Bolehlah yang mengganas ataupun yang melampaui batas. Itu asal mana syaitan. Dia daripada syaitana. Maksudnya yang ganas ataupun yang melampaui batas. Dan perkataan syaitan boleh digunakan untuk apa sahaja makhluk. Kalau manusia tu jenis mengganas melampaui batas, manusia itu dipanggil syaitan, orang yang melampaui batas. Kalau jin itu ganas dan melampaui batas dipanggil sebagai syaitan. Kalau ada haiwan itu, rimau ke buaya ke apa benda mengamuk, tak nak dengar cakap jurulatih dia ke apa benda, orang zoo tu ke apa, dia mengamuk, dia nak makan orang apa semua, dia dipanggil syaitan. Sebab dia makhluk yang melampaui batas dan mengganas. Tu asal perkataan syaitan. Tetapi dalam Al-Quran biasanya kalau perkataan syaitan itu ada alif lam. Kalau perkataan syaitan tu ada alif lam, asy-syaitan, the setan, syaitan itu, biasanya dia akan merujuk kepada iblis. Kita kata apa tadi? Manusia, Abu Jahal boleh jadi setan. Fir'aun boleh jadi setan. Kebau yang mengamuk pun boleh jadi setan. Jin pun boleh jadi setan. Iblis pun boleh jadi setan. Siapa-siapa yang melampaui batas, yang mengganas, dia digelar sebagai syaitan, setan. Tu asal penggunaan bahasa Arab Al-Quran. Cuma kalau ditambah alif lam kat depan dia, asy-syaitan, dia akan jadi spesifik. Syaitan kalau tanpa alif lam dia asal umum. Siapa-siapa boleh bagi syaitan. Asalkan dia penuhi syarat melampaui batas atau mengganas tadi. Tapi kalau dia letak al dalam Quran, bila dia letak asy-syaitan, al kita dah belajar dalam kelas bahasa Arab, fungsi dia untuk spesifikkan benda tu. Kitabun, sebuah kitab. Apa-apa kitab pun boleh. Syaitanun, seekor setan. Siapa-siapa boleh jadi setan. Tapi bila al-kitab, buku itu, mana dia sekarang spesifik, satu buku ni je. Begitu juga bila Al-Quran guna asy-syaitan, ada alif lam, setan itu. Siapa yang dimaksudkan dengan setan itu? Maksudnya adalah iblis. Jadi yang dimaksudkan dengan syaitan di sini adalah iblis. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Yang dimaksudkan di situ adalah iblis. Okey, sebab apa kita kena kenal ni? Yang dimaksudkan dengan syaitan di sini adalah iblis, sebab selepas tu Allah berfirman innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia. Jadi kita kena tahu dia ni siapa. Innahu, sesungguhnya dia merupakan musuh. Siapa dia ni? Dia merujuk kepada syaitan. Siapa syaitan yang dimaksudkan di situ? Iblis. Jadi innahu, sesungguhnya dia, iaitu syaitan yang merupakan iblis itu adalah aduun, merupakan musuh bagi kamu. Cuma di sini kita tengok. Kalau kita tengok terjemahan, sekadar kita fahamlah.
Allah tegaskan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu. Tapi pelik tak kenapa Allah letak inna dekat sini? Inna, sesungguhnya dia. Kan Allah cuma nak bagi tahu setan tu, iblis itu adalah musuh kita. Kenapa Allah letak inna, sesungguhnya dekat sini? Kenapa Allah tak kata sahaja huwa lakum aduwwum mubin? Dia setan tu merupakan musuh yang nyata bagi kamu. Kenapa ada inna, sesungguhnya? Ni kita kena faham. Bila masa kita guna sesungguhnya dalam percakapan kita. Kalau saya nak perkenalkan diri, adakah saya akan cakap tiba-tiba Assalamualaikum tuan-tuan, saya nak perkenalkan diri, sesungguhnya nama saya Aiman? Tak, saya takkan tiba-tiba sesungguhnya. Kita akan cakap yang biasa, nama saya adalah Aiman bin Muhammad Syafi'i. Bila masa saya akan cakap sesungguhnya? Bila saya kata Assalamualaikum tuan-tuan, saya nak perkenalkan diri, nama saya Aiman bin Muhammad Syafi'i. Tuan-tuan kenal Dr. Syafi'i? Saya anak dia. Bila saya cakap macam tu, tuan-tuan semua berkerut muka macam tak percaya. Anak Dr. Syafi'i? Dia betul. Pasal apa dia nampak lagi handsome sikit? Saya nampak tuan-tuan macam tak percaya. Saya kata saya anak Dr. Syafi'i. Saya pun cakap apa? Sungguh saya anak Dr. Syafi'i. Nampak lagi muda, lagi handsome tu, nak buat macam mana? Jadi faham tak? Kita guna perkataan sungguh tu waktu bila? Waktu orang tak percaya percakapan kita pada awalnya. Saya cakap, nama saya Aiman bin Muhammad Syafi'i. Orang tak percaya, saya kata sungguh saya anak Dr. Syafi'i. Bila orang tak percaya, saya tambah sungguh. Demikian juga, bila Allah tambah inna di sini, sesungguhnya, nak bagi isyarat apa? Kenapa Allah tak kata je, syaitan itu musuh kamu. Kita pun, musuh kita. Okeylah, jaga-jagalah. Kenapa Allah kata, innahu, sesungguhnya, syaitan itu merupakan musuh kamu. Sebab sebelumnya bila Allah dah beritahu banyak kali, setan tu musuh kamu, jangan kawan dengan dia, jangan dengar cakap dia, jangan ikut dia. Orang percaya tak? Orang tak percaya. Orang kata setan musuh kita. Bukan setan member kita ke? Dia selalu ajak aku buat benda yang aku suka, dia tak pernah pukul aku. Kawan aku tipu aku, setan okey je. Baik aja dengan aku. Bila Allah dah beritahu banyak kali syaitan tu musuh kamu, orang tak percaya. Apa tanda dia tak percaya? Dia ikut cakap setan. Allah suruh mengaji, setan kata tak payah mengaji lah, nantilah dah pencin, nanti dah dekat dengan liang lahat. Setan cakap tak payah mengaji, dia pergi ikut setan. Lalu Allah tegaskan di sini, inna, sungguh. Kenapa korang tak nak percaya? Aku cakap banyak kali dah, sungguh setan tu musuh kamu. Jadi tu bila Allah tambah innahu di sini, bukan sekadar penegasan, tapi nak gambarkan sikap manusia yang Allah dah cakap banyak kali. Bahasa kita rasa dah berbuih mulut. Cakap banyak kali dah. Jangan kawan dengan setan tu, kawan dengan orang lain. Jangan kawan dengan dia. Dia bawa kamu kepada kesesatan dan kebinasaan. Kamu tak nak dengar. Jadi, innahu ni nak gambarkan sikap manusia yang tetap tidak mahu dengar nasihat daripada Allah walaupun telah disebut banyak kali. Yang kedua, kita tengok. Bila Allah berfirman, Allah kata, innahu lakum aduun. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh. Musuh, kita faham bahasa Melayu, musuh ni apa? Musuh ni orang yang tak baik dengan kita lah. Orang yang tak suka dengan kita lah, itu musuh. Bahasa Melayu M-U-S-U-H, musuh. Tapi kalau kita tengok dalam bahasa Arab Al-Quran, perkataan aduun, dia bukan sekadar nak bagi tahu musuh itu orang yang tak suka dengan kita. Perkataan aduun, dia berasal daripada perkataan ada ya'du. Fi'il madhi ada, fi'il mudhari ya'du. Perkataan ada ya'du, asal maksud dia berlari untuk berlindung. Berlari, menjauhkan diri untuk berlindung. Itu asal mana ada ya'du. Ada ya'du, asal dia berlari, menjauhkan diri untuk berlindung. Daripada perkataan ada ya'du, lari menjauhkan diri untuk berlindung ni, datang perkataan aduun dalam bahasa Arab Al-Quran. Datang perkataan aduun yang kita terjemah musuh. Tapi musuh kita faham bahasa Melayu, musuh mana orang tak suka dengan kita lah, orang yang benci kita tu je. Tapi bila aduun dalam bahasa Arab Al-Quran, daripada perkataan ada ya'du, berlari menjauhkan diri untuk berlindung, datang perkataan aduun nak bagi tahu musuh ini adalah musuh yang jenis mengancam kita dan tidak akan berhenti menyerang kita. Kita nak selamat, kita kena buat apa? Jangan duduk, bukan kata jangan berkawan dengan dia. Jangan duduk dekat dengan dia, jangan dengar apa-apa nasihat dan bisikan daripada dia, tapi kena pergi jauh, larikan diri jauh daripada dia dan cari perlindungan. Jadi Allah nak bagi tahu syaitan tu bukan musuh biasa-biasa.
Bukan kata kalau kamu tak duduk sebelah dia, kamu selamat, tak. Kalau kamu dah jauh daripada dia pun, tetap dalam bahaya, kena larikan diri, pergi jauh lagi dan cari tempat perlindungan. Tempat perlindungan kita daripada bahaya iblis, syaitan ni apa dia? Tempat perlindungan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lindung kita dengan cara apa? Dengan Allah berikan kepada kita Al-Quran, kita pilih sama ada duduk dengan syaitan atau duduk dengan Quran. Salah satu daripada tu. Kalau bersahabat dengan syaitan, maka jauhlah kita daripada Quran. Kalau dekat kita dengan Al-Quran, maka terselamatlah kita daripada gangguan musuh yang mengancam, iaitu syaitan. Jadi kita kat tengah-tengah. Kanan kita Quran, kiri kita syaitan. Pilih untuk bersama dengan Quran ataupun bersama dengan syaitan. Jadi tu perkataan aduun nak beritahu, dia adalah musuh yang mengancam dan bahaya. Satu lagi, juga di sini bila Allah berfirman innahu lakum aduun mubin. Kalau kita dah biasa terjemah harfiah dalam kelas bahasa Arab Al-Quran kita terjemah satu-satu. Terjemah satu-satu tu penting sebelum kita tengok ayat Al-Quran yang dah diterjemah keseluruhan cantik. Kenapa penting? Sebab biasanya kebanyakan ayat-ayat Al-Quran yang diterjemah bahasa Melayu, dia tak dapat nak raikan sebiji-sebiji susunan ayat Al-Quran yang asli dia. Maknanya apa? Kalau kita terjemah asal dia, innahu, sesungguhnya dia, lakum, bagi kamu, aduun, musuh. Maknanya syaitan itu bagi kamu musuh. Tu asal ayat Quran punya susunan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu musuh. Kita bahasa Melayu, ayat bahasa Melayu kita pelik. Bangla pun tak terjemah macam tu. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu musuh. Syaitan bagi pada kamu musuh. Apa musuh yang syaitan bagi kat kamu? Pening kita. Sebab tu bahasa Melayu dia akan terbalikkan susunan. Dia akan terjemah apa? Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu. Baru nak cakap syaitan ni musuh bagi kita. Kenapa tadi terjemah syaitan itu bagi kamu musuh? Kita tak kata bahasa Melayu syaitan itu bagi kamu musuh. Kita kata syaitan itu musuh bagi kamu. Tapi masalahnya bila kita dah pusingkan terjemahan dia, bagi cantik ayat bahasa Melayu dia, kita kehilangan makna yang detail dalam bahasa Arab Al-Quran. Bahasa Arab Al-Quran kalau kata innahu aduun lakum, sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu. Sekadar nak beritahu syaitan memusuhi kamu sebagaimana syaitan memusuhi makhluk-makhluk lain. Kalau syaitan ada musuh makhluk lain lah. Kalau ayat Quran tu kata innahu aduun lakum, sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu. Macam ayat bahasa Melayu kita. Mana nak beritahu syaitan memusuhi kamu sebagaimana syaitan memusuhi makhluk-makhluk lain. Tapi bila ayat ni terbalik, innahu lakum aduun, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu musuh. Walaupun ayat Melayu kita tak cakap macam tu sebab bunyi dia pelik, tapi tu ayat bahasa Arab dia. Innahu lakum aduun, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu musuh. Nak beritahu apa? Bahawasanya syaitan itu tak ada musuh selain daripada kamu. Kamu jangan ingat kamu salah satu daripada musuh syaitan dan syaitan ada banyak musuh lain. Ada hari dia senang, dia attack kamu. Ada hari dia busy, dia bagi attack orang lain, kamu selamat. Tak. Syaitan setiap hari kerja dia attack kamu seorang. Kamu manusia je, dia tak ada musuh lain. Dia tak ada masa dia attack beruk. Dia tak ada masa nak attack malaikat. Dia tak ada masa nak attack ular, biawak, apa semua. Tak ada. Syaitan dia tak ada musuh selain daripada kamu. Fokus dia setiap hari untuk sesatkan kamu sahaja, wahai manusia. Membuatkan kita rasa lebih terancam dan bahaya, yang mesti membuatkan kita lebih berlindung dengan Al-Quran supaya mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu beza bila kita faham ayat Quran memadai dengan terjemahan semata-mata, beza dengan bila kita memahami melalui bahasa Arab Al-Quran. Ayat ni bukan sekadar nak beritahu syaitan itu memusuhi kita, tapi nak beritahu kita lah satu-satunya musuh yang dibenci oleh syaitan. Syaitan tak ada fokus untuk sesatkan orang lain melainkan kita sahaja. Tu antara yang kita lihat sedikit dari segi bahasa Arab Al-Quran dalam ayat 208 ni. Banyak lagi tapi kita kena lalu laju sebab masa kita terhad dan kita ada banyak ayat lagi. Kita baru lalu satu ayat. Allah sebut di situ innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu memusuhi kamu satu-satunya, dia adalah musuh kamu yang nyata, yang tidak syak lagi. Ayat selepas tu Allah berfirman
innahu lakum aduwwum mubin. Ayat lepas tu apa? Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allaha azizul hakim. Ayat 209. Kita laju sikit lepas ni. Bila Allah dah sebut dalam ayat 208 tentang dua tugasan yang Allah beri kepada umat Islam, iaitu masuk agama Islam secara keseluruhan dan menjauhi jejak langkah syaitan yang berperingkat itu. Allah tahu manusia dia usaha macam mana pun untuk memenuhi tuntutan Allah dan menjauhi larangannya, mesti ada masa manusia itu tergelincir dan ada lakukan kesalahan. Lalu Allah sebut ayat 209 selepas tu, Allah nak bagi tahu bila orang tu lakukan kesalahan, dia tergelincir, dia jatuh dalam lembah maksiat dan dosa dan sebagainya, dia tersasar daripada jalan kebenaran, dia kena buat apa? Allah berfirman, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizul hakim. Allah berfirman, mafhumnya lalu mana lepas kamu dah faham apa yang aku sebut tugasan dalam ayat 208 tu, lalu in sekiranya kamu tergelincir setelah datang kepada kamu keterangan-keterangan, maknanya bukan buat dosa tak tahu benda tu salah, tapi dah tahulah benda tu salah tetapi kadang-kadang terbuat juga. Min ba'di ma ja'asmul bayyinatu, bila kamu tergelincir dalam keadaan kamu telah didatangi oleh keterangan-keterangan, kamu tahu benda tu salah tapi kamu terbuat juga. Allah kata fa'lamu, maka ketahuilah annallaha azizul hakim, maka ketahuilah bahawasanya Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Kita tengok ayat ni nak cakap apa sebenarnya. Kalau kamu tergelincir setelah datang, kalau kamu tergelincir dalam lembah dosa, setelah datang kepada kamu hujah dan keterangan, maka ketahuilah bahawasanya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah tak cakap pun kalau aku tergelincir, Allah nak murka, Allah nak timpakan musibah apa, tak ada. Allah cuma kata, okey, aku buat dosa, lepas tu aku tahulah Allah maha perkasa, Allah maha bijaksana. Lepas tu apa? Kita baca tak nampak sangatlah maksud ayat ni. Allah memadai dengan dua nama Allah sahaja. Siapa yang buat dosa, siapa yang tergelincir, dia mesti tahu, dia kena tahu apa? Bahawasanya Allah ada dua sifat. Azizun, maha perkasa, hakimun, bijaksana. Kita tengok apa rahsia Allah sebut dua nama Allah di sini. Bila Allah sebut orang dalam ayat ni, orang yang buat dosa, okey, orang yang buat dosa, setelah dia buat dosa, satu daripada dua keadaan. Dia dah buat dosa, sama ada dia menyesal dan bertaubat dan dia kata kenapalah aku pergi buat. Aku dah tahu benda ni salah, aku buat juga. Tak boleh. Lalu dia menyesal dan dia bertaubat. Ataupun dia dah buat dosa, dia rasa ya aku buat dosa, tak ada apa jadi pun. Allah tak ada buat aku accident, Allah tak ada bagi aku kena peti apa semua. Aku buat dosa, lepas tu aku hidup macam biasa, aku boleh makan, aku boleh tidur, aku boleh pergi jalan-jalan, tak ada apa, tak ada badan aku lumpur pun. Tak ada apa buat dosa ni, buat lagi lah. Jadi orang dia buat dosa, lepas dia buat dosa, satu daripada dua keadaan, dia menyesal atau dia rasa tak ada apa, dia teruskan hidup macam biasa. Jadi Allah nak bagi tahu orang yang buat dosa, satu daripada dua keadaan tadi, dia akan terkait dengan satu daripada dua sifat Allah tadi. Kalau orang tu dia buat dosa, lalu dia rasa tak ada apa, tak rasa bersalah pun, rasa lepas ni buat lagi 2-3 kali, 1000 kali pun tak ada apa kot, aku dah buat banyak kali sebelum ni, tak ada jadi apa, rumah aku tak roboh apa semua. Allah kata, kalau dia rasa bahawasanya dia buat dosa dan tak rasa bersalah, fa'lamu, dia mesti tahu annallaha azizun, Allah itu maha perkasa. Mana Allah perkasa apa? Maknanya Allah boleh ambil tindakan bila masa. Bila dia buat dosa ketika tu, lepas tu dia rasa tak bersalah dan tak ada apa-apa menimpa dia, bukan bererti Allah tak murka pada dia, tapi mungkin belum tiba masanya lagi. Tapi bila dah tiba masanya, azizun, Allah maha perkasa, Allah akan ambil apa yang dia miliki dan Allah akan rampas dan Allah kenakan dia dengan cara yang dia tak terbayang. Azizun, sebab Allah maha perkasa. Itu pertama. Dan yang kedua, hakimun, Allah maha bijaksana. Ni untuk orang yang jenis kedua, dia buat dosa dan dia rasa menyesal. Bila dia buat dosa, dia rasa menyesal, dia akan takut. Dia takut apa? Dia takut Allah timpakan musibah pada dia dan Allah murka pada dia. Tapi bila dia buat dosa, dia takut, dia nak bertaubat tapi dia takut Allah akan timpakan musibah pada dia. Dia tengok, belum ada musibah timpa pada aku lagi.
aku selamat ke tak selamat ni? Allah nak terima ke tak nak taubat aku ni? Allah kata hakimun. Allah maha bijaksana. Maknanya apa? Allah tahu dia orang kedua ni pula, Allah tahu dia buat dosa dan dia menyesal dan dia nak bertaubat dan dia rasa pelik kenapa tak ada musibah menimpa dia lagi. Allah kata hakimun. Allah maha bijaksana sebab Allah tahu dia menyesal, Allah beri lagi masa kepada dia. Allah beri lagi peluang kepada dia untuk apa? Untuk dia bertaubat dan kembali kepada Allah, lalu Allah tidak timpakan kemurkaan ke atasnya. Jadi itu bagaimana ayat ni ringkas saja. Allah tak payah cakap panjang-panjang. Kalau kamu tergelincir lalu kamu buat dosa, dan kalau kamu menyesal, aku maha perkasa, aku akan kalau kamu tak menyesal, aku maha perkasa, aku akan timpakan musibah pada kamu. Kamu pula seorang lagi, kalau kamu menyesal, kamu rasa pelik, kenapa aku tak timpa musibah pada kamu? Kamu takut kan? Aku tak timpakan musibah sebab aku bijaksana, aku tahu kamu nak bertaubat, aku beri peluang kepada kamu untuk kamu kembali kepada jalan. Panjang sangat tu. Lalu Allah ringkaskan sahaja, fa in zalaltum, kalau kamu tergelincir setelah datang kebenaran hujah dan bukti kepada kamu, penjelasan kepada kamu, fa'lamu annallaha azizun hakim, maka ketahuilah Allah maha bijaksana. Maka jaga-jaga jangan syok sangat, tak ada apa menimpa kamu. Dan Allah maha perkasa dan Allah hakimun, maha bijaksana. Allah bagi peluang, maka gunakan peluang itu untuk kembali ke pangkal jalan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang Allah seimbangkan dalam ayat 209 Al-Baqarah ni. Ayat 208 dan 209 Allah cerita tentang golongan orang yang benar-benar nak beriman dan nak mengikut jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat 208 209. Ayat 210 ni Allah akan cerita tentang keadaan orang yang berpaling daripada Allah pula. 208 209 orang yang betul-betul nak beriman, berpegang teguh dengan agama Islam. Ayat 210 pula nak cerita tentang orang yang tetap berpaling daripada Allah. Allah ancam mereka macam mana? Allah berfirman, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Allah berfirman bahawasanya orang-orang yang berpaling itu, mereka tidak menanti, tidak menunggu lagi, melainkan Allah mengutuskan kepada mereka azab siksaan dalam naungan awan-awan yang diiringi oleh malaikat. Ayat ni maksudnya, ringkasnya Allah nak cerita ancaman Allah kepada orang yang rasa tenang dan selesa dengan keadaan dia berpaling kepada Allah. Dia rasa tak ada apa kot menimpa aku, aku dah buat benda ni, aku dah main judi sejak bertahun-tahun, tak ada apa pun, aku punya harta makin banyak aja. Allah bagi ancaman bahawasanya bila azab Allah itu tiba, dia akan datang dalam keadaan tidak sedar. Azab Allah itu bila tiba dalam keadaan tidak sedar, dan bila azab dia sedar azab tu dah datang, dia tak sempat nak larikan diri. Itu maksud ayat ni bila Allah kata fi dhulalin minal ghamam. Rasa tak Allah tak kata azab tu datang dan membinasakan habis cerita, tak. Allah kata fi dhulalin minal ghamam. Azab itu datang dalam naungan awan-awan yang dibawa oleh malaikat. Apa benda azab dalam naungan awan-awan ni? Apa benda? Ni banyak digunakan dalam Al-Quran nak gambarkan azab yang datang dalam rupa kesenangan. Maknanya Allah hantar azab kepada dia, dia tak perasan benda yang datang tu azab. Dia nampak, ini kesenangan. Dari sini datang kesenangan. Dari sini datang kemewahan. Sebenarnya kemewahan-kemewahan yang datang tu adalah azab yang merupakan bom masa dia. Dia nampak macam seronok-seronok. Dia kumpul, tiba-tiba dia tak perasan. Dia buka, tengok-tengok bom masa, tapi dia buka dah terlambat. Nak meletup time tu juga meletup. Sebab apa? Dalam bahasa Arab Al-Quran, istilah ghamam, awan ni dia adalah biasanya digunakan untuk awan yang membawa hujan. Kadang-kadang ada awan dia lalu je, dia tak buat hujan. Dia ghamam ni dia awan yang asalnya dia awan yang membawa hujan. Jadi orang Arab, di kalangan orang Arab, bentuk rahmat kurniaan Tuhan yang paling besar pada mereka adalah awan hujan, sebab mereka duduk di padang pasir. Jadi orang Arab setiap kali kalau diorang, dan di negara Arab jarang hujan, jadi diorang duduk setiap kali nampak awan hujan, diorang akan sangat gembira. Jadi bila mereka akan sangat gembira, mereka akan keluar dengan anak bini mereka semua, hamba abdi mereka akan keluar, akan tepuk-tepuk gendang apa semua untuk bukan sambut pengantin. Sambut menantu tak, sambut awan. Sampai macam tu sekali. Kita setiap hari hujan, kita tak rasa lah.
Dia orang sambut awan sampai macam tu sekali untuk sambut hujan yang jarang-jarang turun. Seronok sangat bila nampak hujan yang dibawa oleh awan. Jadi Allah nak bagi tahu orang yang mana Allah gambarkan antaranya boleh tengok dalam surah Al-Ahqaf ayat 24. Boleh tengok antaranya dekat surah Al-Ahqaf ayat 24. Surah Al-Ahqaf baca sendirilah sebab masa kita tak sempat. Surah Al-Ahqaf surah nombor 46 ayat 24. Allah cerita tentang kaum Ad. Kaum Ad yang merupakan yang Allah utus kepada mereka Nabi Hud. Kaum Ad yang mana yang mana Nabi Hud beri nasihat yang banyak kepada mereka, tapi mereka tetap berpaling sampailah bila Allah nak utus azab kepada mereka. Allah gambarkan perihal yang kita sebut bentuk awan tadi, nikmat dalam bentuk azab dalam bentuk awan yang disangka sebagai nikmat rahmat yang membawa hujan. Tengok dekat dia daripada ayat 21 tu boleh baca sendiri. Tapi fokus kita pada ayat 24 tu Allah sebut falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Allah utus azab tapi Allah salut azab tu dengan awan supaya dia orang nampak awan tu membawa hujan. Dia orang seronok, dia orang gembira, melompat-lompat seronok syok sangat. Sampai dia orang kata, Nabi Hud, kau cakap Allah akan utus azab. Azab apa ni? Makin dapat awan, hujan lagi seronok. Baik kita hidup macam ni je, tak payah taat kepada Allah. Lalu bila awan tu dah dekat-dekat, tiba-tiba barulah mereka kata haza 'aridun mumtiruna. Ini adalah awan yang akan membawa hujan kepada kami. Tapi Nabi Hud dia tahu benda tu. Dia tahu itu azab, bukan rahmat, bukan awan hujan. Dia kata bal huwa masta'jaltum bih. Rihun fiha 'azabun alim. Dia kata bahkan ini sebenarnya adalah azab yang kamu minta disegerakan. Bila Nabi Hud kata bertaubatlah, nanti azab datang. Dia orang kata apa? Betul ke ada azab? Habis ni bawa cepat-cepat azab tu. Lalu bila Allah utus azab, Allah nak bagi dia orang dalam keadaan bila azab tu sampai, dia orang tak sempat nak cabut lari. Jadi Allah salut azab itu dengan awan, dengan seperti rupa awan hujan. Dan juga yang kedua supaya mereka rasa seronok sangat bila nampak rupanya azab bukan awan, seronok mereka terus bertukar dan terbalik jadi ketakutan dan kecewa dan hampa yang bersengatan. Jadi tu maksud di sini Allah bagi tahu dalam ayat Al-Baqarah ayat 200 berapa tadi? Ayat 210 Al-Baqarah tadi bila Allah kata fi dhulalin minal ghamam. Malaikat akan bawa azab itu yang disaluti dengan awan. Maksudnya awan hujan, maknanya perumpamaan kepada Allah akan istidraj. Allah nak seksa orang yang berpaling daripada Allah tu, Allah akan bagi dia kesenangan yang dia sangka dia dah bahagia sangat-sangat, tiba-tiba kesenangan itu akan membawa kebinasaan dan azab siksaan kepada dia di dunia dan akhirat. Itu Allah sebut wa ilallahi turja'ul umur, dan semua itu keputusannya akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada berapa ayat lagi? 2 ayat je kan? Boleh kita ringkas habiskan. Ada masa lagi kan? 7 minit. InsyaAllah ada lagi Ustaz. Kita habiskan sikit 2 ayat. Ayat tadi setelah Allah sebut tentang orang beriman, ayat 208-209, kemudian Allah sebut pula tentang ancaman terhadap orang yang berpaling ingkar daripada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 210. Orang mungkin tertanya, mereka yang berpaling daripada Allah ni, kita kena sangka baik. Mungkin mereka ni berpaling daripada Allah sebab mereka tak nampak lagi kebenaran. Mereka tak cukup bukti lagi. Walaupun kita dah tegur mereka dan nasihat mereka banyak kali, mungkin mereka tak nampak lagi kebenaran. Seperti contoh Bani Israel, orang Yahudi. Kita jangan kutuk orang Yahudi. Kita jangan sangka buruk dengan mereka. Mereka pun ada sumbangan mereka juga. Mungkin mereka tak nampak kebenaran lagi, kita sangka baiklah. Tapi Allah nak beritahu bahawasanya mereka yang Allah maksudkan dalam ayat ini yang berpaling ingkar, terutamanya Bani Israel, mereka berpaling ingkar bukan kerana tak cukup bukti, tetapi sebab mereka yang mengikut hawa nafsu mereka. Sebab tu Allah sebut lebih tu apa? Ayat 211 tu, Sal Bani Israel. Allah kata tanyalah Bani Israel. Maknanya kalau kita sangka baik sangat dengan Bani Israel, dengan orang-orang yang Bani Israel dari contoh sejarah lah, dan siapa-siapa yang perangai macam Bani Israel termasuk juga. Bila kita sangka baik, kita kata mungkin diorang ni tak nampak kebenaran lagi, mungkin diorang ni macam ni. Allah kata kalau betul diorang ni tak cukup hidayah, tak cukup petunjuk, tak cukup bukti, tak cukup mukjizat, pergi tanya Bani Israel tu, kam atainahum min ayatin bayyinah. Pergi tanya pada Bani Israel, tak payah Allah cerita, korang pergi tanya Bani Israel sendiri. Tanya pada Bani Israel berapa banyak ada ayat-ayat keterangan dan mukjizat yang Allah telah beri kepada mereka.
Berapa banyak tu bukan nak suruh kita betul-betul tanya Bani Israel berapa mukjizat korang dah dapat. Tak, maknanya nak kata telah terlalu banyak mukjizat yang Allah beri kepada Bani Israel, yang mana kalau bagi kat kaum lain 1, 2, 3 mukjizat dah diorang beriman cukup dah. Tapi kepada Bani Israel sampai 7, 8, 9 mukjizat. Nabi Musa seorang, belum Nabi lain lagi, belum Nabi Daud, belum Nabi Sulaiman. Nabi Musa seorang, Allah bagi 9 mukjizat pada dia. Bani Israel dah tengok semua 9 mukjizat, tetap tak nak beriman. 9 mukjizat tu Allah perincikan dekat ayat-ayat lain. Antaranya dekat surah Al-Isra ayat 101. Boleh tengok nantilah. Surah Al-Isra ayat 101 Allah berfirman, "Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat." Dan surah Al-Isra ayat 101. Surah Al-Isra betul-betul sebelum surah Al-Kahfi, juzuk 15. Allah berfirman, dan demi sesungguhnya kami telah kurniakan kepada Nabi Musa itu 9 mukjizat yang jelas, yang nyata. Yang itulah banyak dari antaranya tongkat Nabi Musa yang boleh ketuk laut terbelah jadi 2, tenggelam Firaun, ketuk batu, lepas tu terpacut 12 mata air daripadanya, dan apa lagi, tangan Nabi Musa dia masukkan dalam ni lah, dalam celah baju dia, lepas tu keluarkan jadi putih bersinar dan sebagainya. Dan mukjizat yang Bani Israel tersesat dekat padang pasir, lepas tu dia orang kelaparan, Allah turunkan manna dan salwa dan macam-macam lah. Semua mukjizat yang paling kurang ada 9 mukjizat yang Allah beri pada Bani Israel, yang mana orang biasa kalau 1 atau 2 mukjizat tu dia tengok dah beriman dah, tak ada buat perangai dah. Dia tengok Nabi Musa belah Laut Merah tu, terus dia kata, okey, ni bukan tugas, ni bukan kerja manusia, ni Tuhan punya kerja ni. Memang betul Nabi Musa ni utusan Tuhan, aku beriman. Tapi Bani Israel dia dah tengok macam mana Allah selamatkan dia, belah Laut Merah. Allah turunkan manna dan salwa pada dia. Allah bagi macam-macam pada dia. Semua dia nampak depan mata, bukan orang cerita pada dia, dia nampak depan mata. Tetap dia tak beriman. Ni nak kata tak cukup mukjizat ke apa ni? Sebab tu Allah kata tak payah tanya pada Tuhan, apa mukjizat Allah bagi pada Bani Israel. Tak, apa mukjizat Nabi Musa dah tunjuk pada Israel, tak payah tanya pada Allah, tanya Bani Israel sendiri, mereka lebih tahu. Dan kalau banyak mukjizat tu pun, dia orang tetap tak nak beriman, tak nak kembali ke pangkal jalan, tak tahu nak kata apa. Ini memang penyakit mereka sendiri, penyakit degil mereka. 9 mukjizat tu Allah jelaskan dekat ayat-ayat lain, antaranya lagi boleh tengok dekat surah Al-A'raf ayat 133. Tu tengoklah nanti Allah senaraikan bentuk-bentuk mukjizat dari zaman Firaun, ketika Bani Israel dalam cengkaman Firaun, sampailah Bani Israel dah dilepaskan daripada kejaran Firaun sampai mereka hidup bersama dengan Nabi Musa. Semua tu Allah perincikan antaranya dekat surah Al-A'raf ayat 133, dan antaranya juga dekat surah Al-A'raf juga. Dari ayat-ayat sebelum tu boleh tengok dari ayat 130, 131 sampai 133 dan ayat-ayat berikutnya. Allah banyak cerita tentang Bani Israel dengan Nabi Musa dan Firaun dan mukjizat-mukjizat yang Allah beri kepadanya. Antaranya adalah mukjizat yang berkaitan dengan darah, dengan taufan, dengan kemarau dan sebagainya. Ada Allah senaraikan di situ, boleh baca dan boleh lihat di situ. Jadi itu bila Allah berfirman, sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Banyak mukjizat, yang mana mukjizat itu pada Bani Israel secara khususnya merupakan nikmat yang Allah beri kepada mereka. Termasuk Taurat yang Allah beri pun merupakan nikmat kepada mereka. Sebab tanpa Taurat mereka akan hidup dalam kesesatan. Dengan Taurat yang merupakan petunjuk, mereka hidup berlandaskan agama yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah sebut lepas tu ayat 211 tu, wa man yubaddil ni'matallah, barang siapa yang menukarkan nikmat Allah, yang menggantikan nikmat Allah. Maknanya apa? Bani Israel dia orang dapat nikmat yang begitu besar, iaitu Taurat, yang tak dapat dekat bangsa lain ketiga tu. Tapi dia orang buat apa? Bila dapat Taurat, dia orang ubah isikan dengan Taurat. Jadi Allah kata, wa man yubaddil ni'matallah, siapa yang ubah nikmat Allah tu, ada ayat Taurat dia bagi tukar jadi ayat lain. Min ba'di ma ja'at fa innallaha syadidul iqab. Dia kena tahu bahawasanya Allah itu maha dahsyat iqab. Iqab maksudnya balasannya. Balasan akan menipunya. Kita tengok syadidul iqab. Allah itu maha dahsyat balasan yang akan menimpa Bani Israel tu. Iqab, kalau kita tengok sikitlah dari segi bahasa Arab Al-Quran pun 1 minit last. Iqab ni dia asal dia daripada perkataan aqib. Iqab asal makna dia tumit asal dia.
Iqab, panjang kan, ada alif, asal dia aqib. Asal mana dia tumit. Tumit kat kaki kita ni, nama dia tumit. Nak bagi tahu apa? Kenapa iqab, balasan buruk itu yang menimpa orang yang berpaling daripada Allah dinamakan iqab, yang asal mana dia tumit. Nak bagi tahu kita bila kita berjalan, jalan ke depan, tumit duduk depan ke duduk belakang? Tumit duduk belakang. Kita bila berjalan, kita nampak tak tumit gitu? Kita tak nampak. Kalau kita tunduk pun biasa kita nampak jari-jari kaki je lah. Tumit jaranglah nampak. Lagi-lagi kalau pakai slipper, pakai kasut. Bila orang jalan, biasanya dia pandang depan dan dia tak nampak tumit dia sebab tumit duduk kat belakang. Tapi bila dia tak nampak tumit dia, adakah berarti tumit dia tertinggal? Alamak, aku tertinggal tumit aku kat rumah. Kenapa? Sebab tumit duduk belakang. Aku tak nampak, aku tak perasan, aku tertinggal kat dalam kereta tadi. Tak. Tumit, pandang tak pandang dia, nampak tak nampak, tetap ikut orang tu ke mana sahaja. Orang tu tak pernah perasan tumit dia ada ke tak, tapi tumit dia tetap ada, tetap ikut dia pergi ke mana. Allah nak bagi tahu bahawasanya orang yang berpaling daripada Allah ini, balasan Allah itu dia tak perasan. Dia rasa dia jalan ke depan, dia tak nampak mana azab Allah, tak ada pun. Padahal azab Allah itu betul-betul ada kat belakang dia, dekat aja dengan dia. Tinggal nak tekan switch on aja, pam, kena dekat dia. Nak bagi tahu azab Allah itu memang ada dekat dengan dia dan ikut dia ke mana sahaja, tunggu masa je nak kena dengan dia. Sebagaimana tumit dia sentiasa ada dengan dia, cuma dia tak perasan sebab tumit duduk ke belakang dan dia jalan pandang depan. Jadi itu perkataan iqab berasal daripada aqib, dia bermaksud tumit yang sentiasa ikut dan tidak akan melepaskan dia. Lepas tu Allah jelaskan pula, ringkaslah ayat yang terakhir selepas ayat 12. Allah jelaskan apa masalah, apa punca yang menyebabkan orang yang berpaling ini tetap berpaling. Padahal mukjizat-mukjizat dah jelas dah terang nampak dah. Apa yang menyebabkan mereka tetap tak nak mengikut kembali ke jalan Allah? Allah berfirman selepas tu, zuyyina lillazina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Puncanya adalah kerana zuyyina, telah dihiaskan kepada orang-orang yang kufur ingkar itu indahnya kehidupan dunia ini. Siapa yang perhiaskan kepada mereka hidup dunia, nak banding dengan akhirat tak ada apa. Tapi orang kafir nampak hidup dunia lah segala-galanya. Nampak indah sangat. Sebab apa? Sebab telah dihiaskan oleh syaitan kepada mereka. Tu Allah jelaskan dekat, boleh tengok surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr dekat ayat, antaranya ayat 39. Boleh tengoklah sendiri dekat surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat 39. Bagaimana syaitan bersumpah. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum. Ada perkataan yang sama kan? Zuyyina. Dekat ayat Al-Baqarah, zuyyina lillazina kafaru. Dekat Al-Hijr, la uzayyinanna lahum. Syaitan bersumpah. Dia kata, la uzayyinanna. Demi sesungguhnya aku akan hiaskan kepada mereka kehidupan di bumi itu nanti. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Tekad syaitan tak nak seorang pun terlepas daripada dia punya genggaman dan cengkaman dia. Jadi itu Allah sebut puncanya adalah orang itu bila macam mana dia boleh nampak indah apa yang syaitan hiaskan kepada dia, bila dia berkawan dengan syaitan, berjauhan dengan Al-Quran yang kita sebut awal tadi. Allah sebut lepas tu zuyyina lillazina kafarul hayatud dunya. Sebabnya adalah sebab mereka nampak indah kehidupan dunia yang syaitan hiaskan kepada mereka, wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dan mereka juga suka berolok-olok atau mengejek-ejek orang yang beriman. Ini sikap orang kufur. Antara sikap orang yang kufur yang tak ada harapan adalah dia mengejek-ejek orang beriman. Dan di akhirat nanti akan jadi terbalik. Di dunia orang kafir akan mengejek dan mentertawakan orang beriman. Di akhirat nanti bila orang kafir, orang yang kufur itu masuk neraka, orang beriman dalam syurga pula akan mengejek dan mentertawakan mereka. Antaranya boleh tengok ringkas dalam surah Al-Mutaffifin. Tak payah tengok hafal kot kan, surah Al-Mutaffifin dalam juz amma, wailul lil mutaffifin allazina idza talu 'alan nas yastawfun. Tapi dekat ujung-ujung lah, mungkin awal hafal, ujung terlupa. Surah Al-Mutaffifin daripada ayat 29 tu antaranya lah, ayat 29 sampai habis surah tu. Ayat 29 surah Al-Mutaffifin pada firman Allah, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Allah cerita bandingkan dunia dengan akhirat, sesungguhnya orang-orang yang buat dosa itu dahulunya mereka tertawakan orang beriman suatu di dunia.
Wa idza marru bihim yataghamazu. Bila dia lalu kat orang beriman, tengok tu yang pergi ngaji Quran tu, pergi ngaji tua-tua pergi ngaji apa semua, dia ejek-ejek dan dia ketawa kat orang beriman. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Bila dah balik jumpa bini dia pun cakap, tadi aku jumpa mamat tu baru nak ngaji alif bata dah tua-tua. Dia ketawa kat orang beriman. Lepas tu Allah bagi tahu wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhallun. Dia ejek macam-macam lah, dia cakap orang tu sesat apa semua. Wa ma ursilu alaihim hafizin fal yauma. Ayat 34 kan, nampak. Ayat 34 tu Allah kata fal yauma, maka pada hari ini, bukan hari Sabtu, hari di dalam syurga, hari kiamat. Fal yauma, maka pada hari ini di dalam syurga, orang beriman bila dah masuk syurga, allazina amanu minal kuffar yadhakun. Orang beriman pula akan ketawakan orang yang kufur. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffar yadhakun alal araiki yanzurun. Dalam keadaan orang beriman di atas sofa bahasa Melayu sofa lah, sambil mereka melihat dan menyaksikan orang yang sedang disiksa dalam neraka itu, dan mereka mengejek semula. Dan Allah kata orang kufur tak payah geram sebab orang beriman ketawakan mereka, sebab itu adalah balasan yang pernah dibuat oleh orang kafir sendiri di dunia. Dulu dia ketawakan orang beriman, hari ini orang beriman ketawakan semula. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Bukankah ini balasan atas sama juga yang pernah orang kafir buat terhadap orang yang beriman. Jadi itu kita ambil pengajaran bahawasanya antara benda yang mesti kita berhati-hati adalah jangan sekali-kali kita mengejek dan mentertawakan orang yang dianggap sebagai orang yang beriman. Walaupun kita orang Islam, tetapi ditakuti kalau kita melakukan sikap yang dilakukan oleh orang yang kufur tersebut, ditakuti kita juga boleh terjatuh dalam cengkaman syaitan dan jauh daripada Al-Quranul Karim dan jauh daripada jaminan perlindungan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu secara ringkas dan cepat-cepat kita tadabbur menghayati secara ringkas ayat 208 hingga ayat 211 Al-Baqarah. Dan sekadar itu dahulu rumusan, buat sendirilah rumusan, ataupun Abang Din boleh rumuskan lepas ni. Dan sekadar ini dahulu kita tangguhkan dahulu. Saya serahkan semula kepada Abang Din. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya apabila dengar 5 ayat ni apabila Ustaz tadabbur ni, maka kita sebagai orang Islam ni kena perlu kembali sepenuhnya pada Islam. Dan insya-Allah kebetulan Yayasan Awesome pun akan mempunyai objektif yang sangat besar, iaitu untuk membina umat yang terbaik. Maka sudah pasti kita akan berpesan-pesan dan menasihati supaya umat Islam jangan terpengaruh dengan bisikan syaitan dan juga orang kafir. Hari ini Ustaz, kita merasa betul, kita rasa banyak orang Islam rasa kagum dengan kejayaan orang kafir. Sehingga kita, tadi saya mohon sahabat-sahabat, apa yang Ustaz sampaikan tadi, kita ambil iktibarkan dan terus kita amalkan dengan sungguh-sungguh dan mohon pada Allah. Allah sentiasa melihat, Allah bersama kita supaya Allah meredai kehidupan kita dan Allah membantu membimbing kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Dan kita jumpa lagi dengan Ustaz pada minggu keempat bulan hadapan Ustaz. Dan insya-Allah dan Ustaz pun ada buat kelas-kelas tadabbur pada hari Ahad Ustaz. Besok kan Ustaz? Itu tadabbur ringkas 30 minit. Tadabbur ringkas. Jadi bersama dengan Ustaz, insya-Allah nanti saya sharekan link, dan pada sahabat-sahabat sama-samalah menjayakan kutipan infak yang Ustaz nak bangunkan Kolej Al-Itikan. Dan sama-sama insya-Allah Yayasan Awesome pun sedang membuat crowdfunding. Insya-Allah nanti Yayasan Awesome pun akan, insya-Allah kita akan memberi sumbangan pada Mahat Tafiz Al-Itikan, insya-Allah. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Dan sebelum kita mengakhiri, mohon Ustaz baca doa sikit Ustaz. InsyaAllah sama-sama kita aminkan doa ni. Semoga kita mendapat hidayah Allah yang berkekalan. Amin. InsyaAllah Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. InsyaAllah pada minggu kelima, kalau kita ada dalam bulan, saya ingat bulan 10 ada minggu kelima nanti, saya akan pujuk Dr. Muhammad Safi lah. Kita ajak Dr. Muhammad Safi sebab rindu saya dengan Dr. Muhammad Safi untuk kita bersama dalam Zoom nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa lagi Abang Din? Okey, terima kasih Ustaz. Sama, jazakallah. Apa ni Terima kasih, Raja Ustaz. Sabiah, terima kasih. Terima kasih Raja Sabiah kerana dapat bersama. Ya. Thank you Cik Din. Okay, terima kasih. Doakan kita semoga selamat daripada wabak. Allah. Amin, amin, amin. Ah. Amin. Amin. Terima kasih Abang Din.